Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung masih lagi ada kaitan dengan munafikin, yang mana mereka jadi munafik kerana sahabat dengan orang Yahudi, duduk sekali dengan mereka, maka akan kena penyakit degil dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini amalan la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawl illa man zulim. Allah Taala tidak suka orang yang mana menzahirkan keburukan, perkara-perkara yang buruk. Apa dia? Ifsya sayyi'at menyebarkan keburukan, walaupun atas dasar nama, tak kira atas nama islah. Itu bukan jalan Allah, itu bukan manhaj para nabi. Sebab Allah Ta'ala tidak suka. Sebab tu perkara buruk ni, usul kita, agama kita kan, dia sembunyikan. Illa man zulim, melainkan bila berkait dengan kezaliman, barulah dizahirkan tentang keburukan itu yang berkait dengan kezaliman. Tapi kalau jenis maksiat, jenis perkara keji ni, maka ditutup. Amal ma'ruf ditegakkan, tapi perkara buruk ni, perkara keji disembunyikan. Kita akan baca lepas ni, Allah Ta'ala detail dalam surah An-Nur. Satu orang tengok berzina, dia tak boleh kecek, tengok berzina, tengok dengan mata kepala dia. Dua orang tengok, tak boleh kecek. Tiga orang tengok, tak boleh kecek. Kena 4 orang tengok. Kalau satu orang tengok, walaupun dia benar, dia kecek, dia dipanggil kadzib, dituduh kazzab. Berita tu yang dia ayat tu, walaupun dia tengok dengan mata dia sendiri, kan? Tengok Allah SWT, hukum Allah SWT. Tujuan apa? Supaya perkara keji ni tidak tersebar. Bapa supaya jangan jadi kebiasaan. Sebab perkara buruk ni kalau tersebar, dia jadi masalah untuk tarbiyah umat. Dia menggambarkan semua orang tak molek. Menggambarkan semua orang tak molek. Sebab tu hikmah yang sangat besar. Dan ni usul mukaddimah. Dan si orang munafik Yahudi, dia suka timbulkan keburukan orang. Sebab tu kesan dia, walaupun dengan niat kita nak islah, tak, tapi keburukan tidak boleh ditunjukkan, tak boleh diceritakan. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i min. Allah tidak suka orang yang menzahirkan benda-benda buruk ni, benda-benda buruk, kecuali benda berkait dengan kezaliman. Sebab tu dalam hadis Nabi, tengok Nabi aqilu zawil hayat, pejam mata kesilapan orang salih, pejam mata. Illa al-hudud, melainkan siapa perikat hudud. Ni tarah, ni usul agama kita, usul agama. Sebab tu perjuangan yang berdasar dengan tuduhan, dengan percakapan perkara keji, dengan begini kan, dia bukan daripada agama. Dia merosakkan masyarakat. Illa al-hudud, melainkan perikat hudud. Perikat hudud pun, perikat hudud tadi, seorang tengok tak boleh, dua orang tengok tak boleh, ada dawabik dia lagi. Kena 4 orang saksi. Benda keburukan tu yang menjijikkan tak lagi lah, dawabik dia lagi kena kemah. Tapi ni asah dia. Kecuali zalim, kena buat zalim, maka boleh mengadu pada hakim. Tak, kena pukul. Tak, ni keburukan kan, tak molek kan, bukan tak molek. Tapi dekat zalim, seorang suami tak ada orang tahu, kena pukul. Seorang anak pun tak, kena dizalimi, maka boleh mengadu pada hakim, boleh dedahkan keburukan. Sebab apa kaitan dengan kezaliman? Tipu dia orang, tak, tok imam, tak, ustaz, maka kita tak boleh dedah. Bila berkait dengan kezaliman, hak-hak hamba, maka boleh ditegakkan, didedahkan pada tok qadi lah. Tapi bukan kata tegak pada orang masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, okay? Dia pada saluran dia boleh ditegakkan supaya kita tidak silap faham. Kalau tak ada illa man zulim ke tak, maka orang buat zalim pun dia juga, suami buat zalim pun dia juga, tak, tidak. Tapi usulnya la yuhibbu, Allah Ta'ala tidak suka perkara-perkara buruk ni dizahirkan, kecuali bila berkait dengan kezaliman. Wa kana Allahu sami'an aliman, ya Allah SWT Maha mendengar, Maha mengetahui. In tabdu khairan aw tukhfuh, apa saja kebaikan yang kamu zahirkan atau kamu sembunyikan, ataupun
apa saja kemaafan yang orang buat buruk pada kamu. Fa innallaha kana afuwan qadir. Allah Maha Pengampun, Maha Berkuasa. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih. Kemudian ayat seterusnya kritik ulama-ulama Yahudi ataupun orang Yahudi ataupun orang Islam munafik yang terkesir dengan Yahudi. Sesungguhnya orang yang kufur dengan Allah dan Rasul dan Rasul. Lagu mana kufur ni tengok. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih. Mereka ingin buat perbezaan di antara Allah dengan Rasul. Kita hanya ikut Allah, ikut kita Allah, tak ikut Nabi. Tengok, ni di antara Yahudi. Di antara cara Yahudi dia. Siapa zaman kita kan ada orang lagu tu kan. Islam kita tak ikut hadis, nak ikut Quran. Quran itu tentu daripada Allah SWT. Hadis ni kefahaman Nabi, itu sesuai dengan Nabi. Kita zaman kita ni Quran ni panduan kita, sesuai dengan kefahaman kita. Lepas tu jadi macam-macam. Lepas tu jadi, sebab tu Nabi dah bagi tahu kan, halaku ummati bil Quran wal laban. Nah, kebinasaan umat aku ni dengan Quran dan dengan laban. Ini hadis-hadis jawami'ul kalam daripada Nabi SAW. Perkataan ringkas mengandung makna yang besar. Seperti mana haji Arafah. Beritahu haji tu Arafah, Arafah tu haji. Jadi kena faham latar belakang dia. Jadi Ibn Abdul Bar dalam kitab ada Istizkar kan, syarah Muwatta dia. Bagi tahu orang yang mana tadabbur Quran bi ghairi sunnah, tanpa sunnah, tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak faham Quran semata-mata dari sudut lughah, dari sudut lughah saja, dari sudut kawaid bahasa Arab, maka kesesatan. Okey, sesat. Dan ni Allah Taala bagi tahu bagaimana sebenarnya dia ikut Quran. Tak, Quran suruh qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bagaimana dia nak? Innal ladzina yakfuruna billah, orang yang kufur dengan Allah dan Rasul, iaitu orang yang nak bezakan di antara Allah dengan Rasul. Wa yaqulun, mereka dakwa nu'minu bi ba'dim, kami beriman dengan sebahagian sesuai dengan kami. Wa nakfuru bi ba'd, kami kufur tapi tak ikut yang tidak kami rasa sesuai. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, mereka nak jadikan cara mereka ni sebagai satu cara hidup beragama dengan cara begini, tapi nak nisbah pada orang agama. Kita pun ikut Quran juga, ikut sebahagian. Allah Ta'ala bagi itu ulaika humul kafirun haqqa, itulah orang kafir yang sebenar-benarnya. Ajib, itulah orang kafir yang sebenar-benar. Dewa atadna lil kafirin azab muhin, kami telah sediakan bagi orang kafir lagu ni azab muhin, azab yang hina. Walladzina amanu billahi wa rasulih, dan orang yang mana beriman dengan Allah dan Rasul, lagu mana orang ni? Walam yufarriqu baina ahli, mereka tidak bezakan di antara semua ni, di antara rasul-rasul, di antara Allah dengan Rasul, mereka tidak bezakan. Ulaika sawfa yu'tihim ujur, dari sudut ketaatan, dari sudut ketaatan. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, itulah orang yang mana akan diberi pada mereka balasan mereka. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Yas'aluka ahlul kitab, ahlul kitab minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diturun pada mereka sebuah kitab daripada langit. Ni orang jadi perkara yang sama apa yang berlaku pada Nabi Musa alaihi salam. Jadi Allah Taala kata faqad sa'alu Musa akbar min dzalik, sesungguhnya mereka telah minta daripada Musa lebih besar daripada itu lagi. Jadi sebuah kafir Mekah juga. Jadi ahli kitab begitu, kalau benar Nabi ni benar, maka turunlah Quran macam Taurat. Kitab kan, Taurat ni turun kitab yang boleh disentuh. Kalau Nabi ni Muhammad ni benar-benar daripada Allah SWT juga wahyunya, maka turunkan kitab seperti mana Nabi Musa ni. Ulama Yahudi apa saja syubhat yang ada, kita tak serupa kan, dia jadikan dalil untuk menafikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata faqad sa'alu Musa, sesungguhnya mereka telah minta dari Musa lebih besar daripada itu lagi. Mereka minta apa? Mereka kata arinallaha jahrah. Ketika mana mereka bersama dengan Musa kan, terima Taurat. Lepas terima Taurat mereka tak ikut juga. Mereka kata pada Nabi Musa arinallaha jahratan, tunjuk kepada kami Allah secara terang-terangnya. Dengan mata kepala nak tengok Allah. Allahu akbar. Sebab tu tak ada rasa. Tengok, boleh rasa perkataan ayat, dia tidak ada rasa kebesaran Allah. Tak, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ada rasa bahawa dia tidak layak. Siap-siap tak luluh, tak ada sabuk, luluh pun tak. Kita masuk khusus dalam kelas khas sekolah semua belakang kan. Tiba-tiba nak jadi ketua pelajar, tak sedar keadaan dia. Perumpamaan orang Yahudi, dia begini keadaan semua. Turun makanan daripada langit, royak pada puah dah.
sikap. Ni manusia dia boleh jadi sebab tak tu dia tidak ada common ke apa dia, sensitif tentang jiwa kehambaan ubudiah tu tak wujud ke tak, maka dia tak ada rasa apa, tak rasa apa. Sebab keluar daripada arinallah jahra, deki dengan Nabi Musa, boleh terima, boleh cakap secara langsung dengan Allah. Kita pun nak juga arinallah jahra. Mana jalan salah, jalan yang dia tempuh tu, tarbiyah dia salah. Dia orang mukmin ni makin lama seperti mana kita baca surah Mukminun kan, buat amalan baik begitu banyak tapi takut pada Allah Subhanahu taala. Di jalan tu dia makin jelas tentang Allah, jelas akhirat ni, dia makin takut, makin rasa tidak selamat. Faqalu arinallaha jahrah, mereka kata aku nak tunjuk pada kami Allah secara terang-terang. Fa akhadathum as-sa'iqah bidul, lalu mereka telah ditimpa kan sa'iqah, azab kerana kezaliman mereka. Kemudian lepas tu Allah tak bilai semula, bilai apa kesilapan Yahudi sekali lagi, nak bagi tahu pada kita tak layak demon ni, kita tak terima nasihat mereka. Yang mana kita sekarang ni terima nasihat mereka. Thumma takhadul, kemudian mereka telah ambil anak lembu sebagai Tuhan. Selepas datang pada mereka bayinat, Nabi Harun ada bersama dengan mereka. Fa'afawna an dhalik, lalu kami maafkan lagi. Wa ataina Musa sultan, kemudian kami bagi pada Nabi Musa bukti yang kukuh, iaitu Taurat. Wa rafa'na fawqahum tur, kami angkat ke atas mereka bukit Tur ketika mana buat perjanjian dengan mereka. Wa qulna lahum, dan kami telah bagi tahu pada mereka, masuklah negeri ini dengan sujud. Wa qulna lahum la ta'du, kami kata pada mereka jangan langgar hari Sabtu. Dan kami telah buat perjanjian mereka dengan perjanjian yang begitu berat sekali, tapi semua Tuhan tak bagi, mereka telah langgar. Takdir dia kita tahu belakang dah, kisah tu telah dimulai dah. Mereka langgar belakang tu. Fa bima naqdihim, oleh kerana pelanggaran mereka terhadap perjanjian mereka dengan Allah SWT, dan kekufuran mereka dengan perintah Allah, hukum-hukum Allah, dan mereka telah bunuh para anbiya tanpa hak. Dan perkataan mereka bila Nabi jumpa mereka, baca pada mereka wahyu-wahyu, mereka kata apa? Qulubuna ghulfun, hati kami sudah penuh lah. Maka dengan sebab begini Allah Ta'ala telah timpakan azab. Bal taba'allahu alaiha bikufrihim, bahkan Allah Ta'ala telah tutup mata hati mereka dengan sebab kekufuran mereka. Fala yu'minun illa qalila, maka tidak ada yang dapat beriman di kalangan mereka melainkan sedikit. Sambunglah, wa bikufrihim wa qawlihim, dan kerana kekufuran mereka, dan kerana ucapan mereka ke atas Maryam, tuduhan mereka pada Maryam, buhtan azimah, tuduhan yang sangat besar, lacu. Wa qawlihim, dan perkataan mereka, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam, kami yang telah bunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kami yang telah bunuh Rasulullah, utusan Allah. Allah telah jawab, ama qataluh, tengok, mereka tidak bunuh, ama salabuhu, dan mereka tidak salib, walakin syubbiha lahum, tapi ditashbihkan orang lain tu yang mereka bunuh, yang mereka orang lain. Walakin syubbiha lahum, siapa dia ni? Allah Nabi tak ayat pada kita, tapi dia salib tu orang lain. Syubbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakk, dia orang yang mana berselisih tentang perkara ni benar-benar nak rasa ragu-ragu berkenaan dengan perkara ni. Dia orang yang mana khilaf ikhtalafu fihi ni, khilaf dengan kitab Allah, khilaf dengan hukum Allah ni, la fi syakkin min, benar-benar ragu-ragu berkenaan dengan pembunuhan Nabi Isa. Ma lahum bihi min ilmin, tidak ada pada mereka tentang pembunuhan Nabi Isa ni sebarang ilmu, illa ittiba'adh dhann, mereka sangkaan semata-mata. Wa ma qataluhu yakin, dan mereka tidak bunuh dengan yakin, bahkan rafa'ahu Allah SWT angkat Nabi Isa kepadanya. Nabi Isa dah langit kedua tak? Langit kedua dalam Isra Mi'raj, langit kedua Nabi Isa ni. Bal rafa'ahu Allah, bahkan Allah telah angkat kepadanya. Wa kana Allahu azizan hakiman, dan Allah ni maha perkasa, maha bijaksana. Wa in min ahli alkitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih, sesungguhnya Allah Ta'ala bagi tengok, wa in mukhaffafah ni, in takkid, sesungguhnya sebahagian ahlul kitab Allah Ta'ala bagi la yu'minanna, wa in min ahli kitab, sesungguhnya tidak ada mana-mana ahlul kitab melainkan pasti akan beriman dengan Nabi Isa qabla mautih, sebelum dia mati, sebelum Nabi Isa mati. Mana Nabi Isa akan turun
Dan ni Allah nak bagi tahu. Tak. Bukan semua ahli kitab, tengok sebahagian wa inna min. Sebahagian ahli kitab akan beriman. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahida. Daripada hari kiamat Nabi Isa akan jadi saksi ke atas umat dia. Kesesatan mereka. Aku tak pernah hajar pun. Tak, aku tak pernah hajar. Tak sembah aku, dah sembah ibu aku. Fa bi zulmin minal ladzina hadu, dengan sebab kezaliman mereka. Surah Maidah. Fa bi zulmin minal ladzina hadu, dengan sebab kezaliman mereka di kalangan orang Yahudi ni, haramna alaihim tayyiban, kami telah haram kepada mereka hum al-mulak. Uhillat, yang dihalal pada mereka. Wa bisaddin an sabilillahi katsira, dia kerana mereka telah halal daripada jalan Allah. Wa akhdhihimur riba, dia kerana mereka telah ambil riba. Tengok, mereka telah ambil riba. Wa qad nuhu an, sedangkan mereka telah lari daripada riba. Wa aklihim amwalan nas, dia mereka telah makan harta orang dengan cara batin. Dengan cara batin. Dia punca dia riba. Riba ni buka jalan. Produk-produk mari semua lama mari kaedah tak ambil cara bagaimana untuk makan harta manusia dengan cara batin. Betul Allah marah riba. Betul orang Islam sepatut berkenaan dengan lagu ni kan. Tak infak tolong orang. Ni tolong, riba kan dia ada unsur tolong juga. Sebab tu kita kata sesak ni dia ada unsur baik dia. Dia orang terpedaya. Makin halus, betul Allah Taala highlight, Allah SWT kezahirkan. Sebab dia tak nampak. Tapi zaman kita ni orang mungkin tak nampak dah. Tapi perangkat kan. Kita ada sistem infak. Tak tolong orang. Dia tentu sekali dia bukan seperti mana ya kita jadi tak faham sebab mizan kita, sudut pandai hidup kita dah masalah dah. Kita pandai kebahagiaan bila ada rumah besar, bila ada kereta mewah, bila ada keduniaan begitu mewah sekali. Dan benda ni kan berhajat pada harta yang banyak kan. Dia kita telah menyusahkan. Sebab tu sudut pandai orang Islam ni baik Quran ajar pada kita sudut pandai akhirat. Dunia sekadar. Dunia iktisad, hidup dengan sederhana. Ni bila umat ni kita dibiar, manusia kita tak nak kawal diri sehingga kehendak dia terjadi keutamaan dia, maka dia kesumak. Bila fikir dia hanya bahagia bila dapat benda ni, bila bahagia dia dapat rumah lagu ni, dia dapat kereta lagu ni, kebahagiaan dia letak pada tu. Maka pagi petang siang malam tu fikir dia, maka kehidupan dia akan resah sebab kebahagiaan dia letak situ. Maka seluruh anggota dia pun akan tawajuh pada perkara begitu, percakapan dia, pendengaran, penglihatan dia. Maka dia akan semua, dia Allah akan azab dia dengan perkara ni seperti mana Allah Taala bagi tahu. Sudut pandai tu masalah. Sebab tu Quran ajar sudut pandai akhirat. Dunia sederhana. Tengok Nabi kita ni orang tu tengah fikir kewarasan 60 tahun untuk kehidupan kekal selama-lamanya. Sebab tu kita silap Allah Taala datang kepada dunia bukan untuk bina dunia ni. Tak. Kalau bina dunia ni Allah Taala akan suruh Nabi Nuh bina, lepas tu Nabi Hud mari bina sehingga zaman Nabi kita ni. Kalau azab-azab orang tu ya, kalau dunia ni ada nilai gitu, maka akan bersambung tamadun sehingga Nabi kita bina apa dia? Apa Nabi kita bina? Apa Nabi Ibrahim bina? Paling kurang. Tak ada kan? Tengok rumah Nabi bagaimana rumah ni. Tengok rumah Aisyah bagaimana. Tengok para sahabat, apa sahabat telah bina. Tidak, tak ada nilai. Benda ni semua ni Allah jadi untuk khidmat pada manusia. Manusia untuk Allah. Kita tak pandai dengan dunia ni. Sebab dunia ni Allah Taala tak pandai. Kalau ada nilai walaupun sebelah kepala Allah Taala bagi tahu setitik tak bagi pada kafir. Tak ada nilai. Berapa yang benda tak ada nilai kita yang maha begini Allah Taala bagi walaqad karramna bani. Aku telah muliakan anak Adam ni. Allah Taala jadikan kita untuk dia. Untuk Allah SWT. Dan dunia tempat ujian. Tapi ini dunia telah hiyah pada orang Yahudi diuji dulu. Dan ini jibillah kita ni, fitrah kita pun condong ke arah ni Allah Taala buat sebagai ujian. Suka pada gapo dia harta yang bertimbung-timbung, wanita-wanita, anak pinak yang ramai, keluarga yang ramai, harta yang bertimbung-timbung, kenderaan yang mewah berjenama, dak kebun-kebun. Ini Allah Taala bagi, ini fitrah, ini sebagai ujian kita ni. Tapi Allah Taala bagi tahu kul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum, maukah aku bagi tahu lebih baik daripada semua tu? Lebih baik gapo dia semua tu? Allah Taala bagi tahu lebih baik tu hanya untuk orang bertakwa saja. Gapo dia? Syurga dia. Baru pandang. Dan kita baca dah surah Zukhruf kan, bagaimana Allah Taala bagi itu sepatutnya ujian. Dan ni Allah Taala bagi tahu umat sebelum kita bagaimana mereka boleh sesat. Mereka sesat kerana perkara ni. Kan ni, mereka bunuh para nabi kerana nabi yang diutuskan itu mahalan untuk biar bina dunia mereka. Pada pandangan mereka.
Allah Ta'ala dedah wa akhdhihun, kerana mereka telah ambil riba yang mana telah dilarang, telah diharam pada mereka, dan mereka makan harta manusia dengan cara batil. Cara batil. Makan harta manusia cara batil ni bahaya. Dulu kita faham Tok Lebah. Tok Lebah makan cara orang. Guna agama untuk makan harta orang ramai, tipu. Sekarang ni kan? Sekarang ni golongan profesional. Macam-macam beda. Ambil peluang atas kejahilan umat ni, kerana tidak ada agama ke tak, maka jadi peluang untuk ambil harta orang ramai dengan cara batil. Jadi satu kemahiran. Sebab tu dia agama mari ajar pada kita jujur berlakon dengan orang, jujur dengan setiap orang Islam, jujurnya. Barulah orang jadi amal. Sebab dunia tak boleh nak pernah kan, manusia kapitalis punya asas dia kan tak? Bagaimana untuk bahagiakan manusia ni, kita buat produk banyak-banyak maka biar semua orang dapat menikmati, biar semua orang dapat maju semua. Tak, produk kau banyak, keinginan kita akan bertambah. Dia pasti ada benda yang mana kita akan sentiasa berebut. Tak kira tak? Sebenarnya dia sudut asas kita ni satu nikmat yang sangat besar dah. Ni kalau kita nak hidup sederhana zaman kita ni, paling sederhana zaman kita ni, zaman Nabi ni paling mewah dah. Paling mewah zaman Nabi, sahabat tak di sepuh kita ni. Kita punya keadaan kita, tengok masjid kita, tengok surau kita. Kan senang. Zaman Nabi bayar musim panas tak ada aircon. Lagu mana semaya? Musim panas, musim sejuk. Bagaimana keadaan dia? Susah. Jadi Allah Ta'ala letak dengan zaman kita ni, sebab tu kalau kita niat hidup sederhana, kita jadi sebenarnya paling mudah dah. Sebab tu kalau letak Nabi depan, tak sahabat depan dah, kita akan tenang. Sebab ni punca Allah Ta'ala bagi tahu pada kita ni, wa aklimun nas, dan mereka telah makan harta orang ramai dengan cara batin. Seni dia begitu tinggi sekali. Tapi punca dia ke riban. Riban ni pintu dia. Wa atadna lil kafirin minhum azaban alima. Kami telah sediakan bagi kafir lagu ni di kalangan mereka ni azaban alima, azab yang sangat pedih. Lakinir rasikhuna fil ilmi, tapi ulama-ulama mereka yang mana yang kemah ilmu dia, yang rasikh, yang takut pada Allah Subhanahu wa taala, wal mu'minun, dan juga orang mukmin yang benar-benar beriman di kalangan Yahudi, yu'minuna bima unzila ilaik, mereka benar-benar beriman dengan apa yang diturunkan pada kamu wahai Muhammad. Wa ma unzila min qablik, dia beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kamu. Wal muqimina shalah, dan mereka orang yang mendirikan sembahyang. Wal mu'tuna zakah, dan mereka mengeluarkan zakat. Wa yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman dengan Allah di hari akhirat. Ulaika sanutihim ajran azim, itulah orang yang mana kami akan bagi pada mereka ganjaran yang sangat besar. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh, sesungguhnya kami telah wahyu pada kamu sebagaimana kami wahyu pada Nabi Nuh. Daripada Nabi Nuh sampai ke Nabi kita sama wan nabiyina min ba'dih, dengan nabi-nabi selepas Nabi Nuh. Wa auhayna, wahyu yang sama kami wahyu pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ismail, pada Nabi Ishaq, pada Nabi Yaqub, pada anak cucu-cucu dia belah lelaki. Wa Isa, begitu juga pada Nabi Isa, pada Nabi Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Begitu kami telah bagi pada Nabi Daud Zabur, kitab. Wa rusulan, sebahagian rasul qad qasasnahum alaik, kami telah cerita tentang mereka kepada kamu sebelum ni. Wa rusulan, ada lagi rasul-rasul yang kami tak cerita pada kamu. Jadi bukan rasul yang disebut dalam Quran rasul, ada lagi rasul-rasul Allah tak cerita, jadi kita tak tahu. Jadi bukan Allah nak hantar rasul ni belah mana, Nuh belah kaum belah mana, belah Arab ni, tak. Ini belah Cina, belah ni. Tak. Bagaimana kita boleh dakwah tak ada rasul? Ada. Mesti ada tamadun, ada benda lain. Tapi tak cerita mana. Dia bawa tak ada cerita. Wallahu a'lam. Allahu a'lam haitsu yaj'alu risalata li. Allah lebih tahu bagaimana nak atur urus risalah dia. Dia tak perlu pendapat kita. Allah bagi tahu. Wa kallama Allah Musa taklima. Dia Allah Taala bercakap dengan Musa secara langsung. Rusulan, semua rasul-rasul tak bagi tahu. Yang kami utus, yang kami cerita pada kamu, yang kami tak cerita pada kamu, tugas mereka sama saja. Apa tugas mereka? Mubasyirin wa munzirin. Pemberi berita gembira, pemberi peringatan. Ini tugas rasul. Supaya kita faham. Ini tugas ulama.
Dia kata pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya. Nak bagi tahu dia kami para nabi ni tidak mewarisi dinar dirham. Yang kami waris apa dia? Ilmu. Ilmu ke apa? Ilmu wahyu lah. Ilmu wahyu. Ilmu wahyu. Dia berserta tanggungjawab dia. Li'alla yakun supaya manusia tak boleh berhujah depan Allah balik akhirat nanti selepas pengutusan Rasul-Rasul. Manusia tak boleh buat alasan dah. Manusia tak boleh buat alasan. Cuma Nabi telah bagi tahu dia istisna ke 4 golongan yang mana bila Rasul tidak sampai tempat dia, tak, maka mereka akan diuji sekali di akhirat. Akan diuji selagi lagi di akhirat. Dia ujian sama ya. Siapa dia taat perintah Allah berjaya, siapa dia derhaka masuk neraka. Itu ujian dia. Wa kana Allahu azizan hakima. Dia Allah SWT Maha perkasa, Maha bijaksana. Lakinillahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi. Tetapi Allah SWT menjadi saksi tentang apa yang dia telah turunkan kepada kamu. Anzalahu bi'ilmihi. Tengok Allah Taala turunkan Quran ni bi'ilmihi, berdasarkan ilmu dia. Bukan saya saja, bukan apa dia? Tanpa apa dia? Kau si qaddan dah. Bi'ilm, anzalahu bi'ilm. Quran ni diturun bi'ilm. Kalau tak ada tahu Quran ni sesuai zaman ni sampai hari kiamat. Sebab anzala bi'ilmi. Wal malaikatu yashhadun. Dia para malaikat jadi saksi juga. Wa kafa billahi syahida. Dia cukuplah dengan saksi Allah Subhanahu taala. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang kafir dia yang menghalau orang daripada jalan Allah. Qad dhallu, sesungguhnya mereka telah sesat dhalalan ba'ina, dengan sesat yang sangat jauh. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu lahu. Sesungguhnya orang yang kufur dengan perintah Allah kemudian mereka telah buat zalim walaupun mereka tahu, lam yakunillahu liyaghfir lahum, tidak mungkin bagi Allah untuk ampunkan dosa mereka lagi. Dan Allah Taala tidak akan tunjuk mereka jalan yang betul. Illa tariqa jahannam, mereka jalan ke neraka jahannam, khalidina fi abada, kekal dalam itu selama-lamanya. Dia bagi Allah untuk masukkan manusia dalam neraka jahannam ni. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Bagi Allah mudah. Tengok sifat jalla Allah Taala sebut dengan perkataan dia. Bagi Allah nak sumak manusia dalam neraka jahannam ni, bagi Allah mudah ya. Jangan ingat Allah rasa sakut. Ada orang dia sangka baik pada Allah. Allah tak buat lagu tu. Allah tak kata berjahat secara nilai neraka. 60 tahun ibadat, 70 tahun ibadat kerana wasiat bercanggah dengan hukum Allah kan, masuk neraka kan. Seorang ulama, hadis sahih Bukhari Muslim kan, tak? Seorang ulama yang bila tanya apa yang kamu buat dengan ilmu kamu, dia bagi tahu, ya Allah, dengan ilmu ni saya telah hajar orang siap pagi petang siang malam. Allah telah kata apa? Kata kamu tipu, kamu ajar anak supaya kata kamu alim, maka kamu sudah dapat benda tu. Sekarang dia ambil, dia umpan dengan neraka kan? Di mana neraka? Ini Allah dermawan. Apa yang kamu buat apabila aku bagi harta padamu? Saya telah guna harta saya untuk buat kebaikan, tolong orang semua pagi petang siang malam. Allah kata tidak, kamu buat kerana kamu nak suruh panggil kamu dermawan. Dia buat dah, bagi dah. Tengok lepas dari neraka kan? Ini Allah berjuang. Orang berjuang dah. Aku telah bagi nikmat pada kamu, kekuatan pada kamu. Apa yang kamu buat? Ya Allah, saya telah berjuang di jalan Allah. Saya mati syahid. Mati syahid dah. Tak panggil. Mati dah. Allah kata tidak. Kamu berjuang itu bukan kerana Allah. Kamu berjuang itu kerana nak supaya panggil pahlawan. Allah kata kamu hebat, maka kamu dapat. Maka dulu dari neraka kan? Betul kan? Hak ni buat khijadah ni. Sebab tu kita jangan ingat Allah ni sebab kita. Sebab tu dia pintu tak ada, pintu inabah, pintu tazalu, pintu tadarrak dengan Allah SWT. Kita jumpa orang kita kan? Tak. Jumpa kita laporan kan tak? Bila bagi tahu tentang kejayaan manusia dia taat perintah Allah, ikut. Kalau kita tak taat perintah Allah, kita tak jaga semaya gini tak? Allah Taala akan masukkan aku. Allah Taala bukan lagu tu, dia kata. Allah Taala bukan lagu tu. Betul. Manusia bila jauh daripada Allah SWT, tak semaya, lama-lama dia tak ada gapo. Dia tak ada gapo. Dia tak rasa bukan satu kesalahan. Dan memang gitu pun Allah Taala bagi tahu dalam Quran. Siapa dia kehidupan dia jauh daripada wahyu, jauh daripada kitab Allah, jauh daripada perintah Allah, kami akan biar dia dikuasai oleh syaitan, dan syaitan akan halal dia daripada jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, sehingga dia menyangka dia betul. Sangka buat tu agama bukan sangkaan. Sebab tu baca kita Estri, tengok ayat ni sifat mukmin ada daripada kita, tak ada bimbang. Sebab tu 30 hari ahli badar, yang mana ahli badar ni tu Allah Nabi bagi tahu janji Allah,
if'alu ma syi'tum wa qad ghafartu lakum. Ahli ibadah ni Allah Ta'ala kata apa? Buatlah menurut agama aku telah ampun dosa kamu. Cok daripada Allah SWT. Tapi Ibnu Abi Mulaikah tabi'in, dia kata aku jumpa 30 hari ibadah ahli ibadah, mereka kata mereka ni orang munafik. Setiap orang di kalangan mereka rasa mereka ni orang munafik. Sebab apa mereka rasa munafik? Ayat-ayat Allah Ta'ala bila sifatkan dalam Quran sifat mukmin, sifat yang paling sempurna. Sifat paling sempurna. Supaya bila biar kita sentiasa rasa tak selamat. Rasa tak selamat. Ini jalan hak. Tengok Allah Ta'ala bagi tahu orang yang mana kufur dengan perintah Allah, buat zalim, orang lagu ni zalim ni syirik, Allah tidak akan ampun dosa dia, Allah Ta'ala tidak akan bagi hidayah pada dia, melainkan jalan ke neraka jahanam. Dia bagi Allah untuk masuk ke neraka mudah ya. Tengok bahasa gini, jalan bahasa gini menyebabkan mariu khauf, takut ni. Ya ayuhan nas, tengok khitab akhir surah ni, wahai manusia, tak apa peduli kan mukmin ke kafir ke munafikin ke, wahai manusia, ni khitab. Supaya orang yang baca Quran biasa pun faham, wahai manusia, khitab dia manusia. Qad ja'akumur rasul bil haqqi, telah datang pada kamu rasul dengan bawa kebenaran daripada Tuhan kamu, maka fa aminu khairan lakum, maka berimanlah, itu lebih baik untuk kamu. Wa in takfuru, sekiranya kamu kufur, fa inna lillahi ma fi, milik Allah belaka apa yang ada di langit dan di bumi. Allah tidak berhajat pada siapa-siapa. Wa kana Allah aliman hakiman, dan Allah alim hakim. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau dalam reka dalam beragama dengan reka. La taghlu fi dinikum ni bukan apa? Jangan kamu melampau dalam beragama, maksudnya jangan semaya banyak sangat. Tak ni. Ini ni dak reka nisbah. Mengatakan ni daripada Allah, ni Allah. Ni melampau ni, Allah Taala bagi tahu. Tajawazal had, keluar daripada hudud Allah. Adapun kita dalam perintah Allah buat sempurna mungkin, sebanyak mungkin seperti Allah Ta'ala nak. Tu dia tu orang kita melampau. Tapi cuma Nabi bagi panduan, sebab tu ikut Nabi. Nabi tak suka ke satu orang ke buat amalan banyak, paling dia semangat, paling dia malah dia tinggal belakang. Nabi kata jangan jadi seperti mana fulan. Sebab tu panduan Nabi ni sikit-sikit, tapi ke arah banyak. Banyak ibadat ni dia bukan bid'ah. Banyak ibadat ni sunnah para anbiya, sunnah Nabi kita. Banyak ibadat, banyak sembahyang. Tu asas-asas, dia banyak sembahyang. Banyak sembahyang. Kita banyak sembahyang maksudnya banyak masa untuk sembahyang. Kita tahu keadaan kita ke tak? Kalau nak sembahyang seperti Nabi, tak. Kita kata Nabi tak ajar lebih, Aisyah bagi tahu Nabi tak ajar lebih 11 rakaat sembahyang malam dia. Kita pergi tak lebih 11 rakaat pun sampai subuh kan. Kok tarawih tu, kok tarawih Nabi ni sampai subuh. Sahabat bimbang dia dak sahur ni, kalau tak boleh dia tu bimbang dengan sahabat tu. Daripada lepas isyak tu sampai subuh. Kita tahu kelemahan kita kan tak? Kalau kita buat pendek rakaat bilangnya tak, dengan baca yang panjang berdiri kan. Ayo dan kita boleh. Boleh buat. Sebab tu isu, tak ada isu. Dia sebenarnya tak, bukan ditentukan. Bukan ditentukan. Tak ada ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok atas kemampuan kita. Atas kemampuan. Dia semaya tarawih ni, semaya malam sebenarnya. Untuk jadikan kepada titik tolak kita berubah untuk kita jaga semaya malam selepas ni. Sebenarnya semaya malam kan bersendiri ya sebenarnya. Hanya bulan Ramadan berjemaah. Sunnah. Bulan lain tidak sunnah berjemaah. Bulan lain secara infradi, tapi berterusan. Tapi bulan ni untuk wujudkan suasana dan untuk kita bina, untuk bina anak kita. Maka kita jadikan bulan Ramadan sebagai titik tolak kita untuk jaga sembahyang malam. Untuk jaga sembahyang malam. Tapi kena banyak. Tengok Nabi kan tak? Siapa dia ikut Nabi? Huzaifah nak turut Nabi tak? Nabi baca Baqarah, dia kata 20, Nabi akan berhenti ayat ke 100. Nabi baca, dia kata ayat ke 200. Nabi baca lagi. Dia kata Nabi akan rukuk ayat habis surah Baqarah. Nabi sambung surah Ali Imran. Dalam riwayat lain surah An-Nisa dulu. Nabi baca. Baca. Habis surah Ali Imran, sambung surah An-Nisa. Kemudian habis surah An-Nisa sambung. Bayar kan? Dan bacaan Nabi lagu mana? Tartil kan? Ayat azab Nabi berhenti minta keampunan. Ayat rahmat berhenti minta rahmat kepada Allah SWT. Tu setiap ayat pula bacaan Nabi. Lepas tu rukuk sampai habis juzuk 6,
Tak. 90 lebih? Tak, 90 lah lebih. Lepas tu Nabi rukuk. Rukuk Nabi sama dengan mana berdiri Nabi. Apa boleh ke? Rukuk tu sama dengan berdiri pula. Rukuk tu. Kita duduk nak sama dengan diri pun letih dah. Nabi rukuk sama dengan berdiri pula. Dan benda ni bukan mari satu hari satu malam. Benda ni dibina. Shout dengan sebab ayat Allah ni. Ini yang Quran ada kemampuan, keseronokan dia, kesedapan dia ni. Dia boleh dihayati kemanisan dia, kelazatan dia ni. Uslub dia olah begitu sekali sebenarnya. Kita bina sikit bina. Dan ni bukan gulu. Hak ni gulu ya ahli kitab, la taghlu fi. Jangan kamu melampau dalam beragama. Ahli kitab lagu mana? Tengok akidah dia buat lagu mana. Sehingga semua Nabi Uzair. Dia tokok tambah dalam agama. Semaya kau sebenarnya semaya seperti kita. Tengok semaya dia jadi lagu mana. Tengok ibadat dia jadi lagu mana. Semua dia rosakkan. Ini tak la taghlu fi. Wala taqulu, dah ni tengok Allah tegur. Gapo dia mereka melampau ni? La taqulu ala Allah illa. Jangan kecek guna nama Allah malaikat hak. Innamal Masih Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Nabi Isa bin Maryam. Bapa sebut bin Maryam sama Nabi Isa masih bin Maryam. Sebab nak bagi tahu Isa ni bukan anak Allah, Isa ni anak Maryam. Isa ni anak Maryam. Sebab syair ketika mana Quran diturunkan, zaman kita ni Isa ni anak Allah. Jadi Quran ni bila sebut Nabi Isa kan masih ibnu Maryam. Anak Maryam. Kan Allah. Rasulullah baginda ni Rasulullah wa kalimatuhu alqaha. Dan kejadian berdasarkan perintah Allah, kalimah alqaha ila Maryam, Allah Subhanahu taala jadi kepada Maryam. Wa ruhum min, dan ruh ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ruh ciptaan daripada Allah Subhanahu, dan perintah Allah Subhanahu taala. Maka fa aminu billahi, maka berimanlah kamu dengan Allah dan Rasulnya. Wala taqulu thalathah, jangan kata tiga dalam satu. Tak, dialah Allah, dialah anak Allah, dialah Holy, satu lagi tak, Maryam ataupun Ruhul Kudus. Trinity. Wala taqulu thalathah, jangan kata Allah ni tiga dalam satu, gabung tu belakang. Intahu khairan lakum, berhenti itu lebih baik untuk kamu. Berhenti daripada meneruskan perkara begini, lebih baik untuk kamu. Innama, sebenarnya Allah ilahu wahid, Allah ni hanya Tuhan yang esa. Subhanah, maha suci dia. An yakuna lahu walad, tidak layak bagi dia ada anak. Sebab apa? Milik dia belaka, sama ada apa yang berada di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Tengok jelas dia tegas. Ni hak sebenar. La yastankifal masih, tengok Allah Taala bagi tahu Nabi Isa tidak pernah rasa sakit untuk jadi hamba Allah Subhanahu. La yastankif, la yataqabbal, la yatarafa. Sekali-sekali Nabi Isa ni tidak rasa sakit untuk jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah. Nabi kita pun hamba Allah. Hamba Allah. Semua orang hamba Allah. Semua makhluk ni depan Allah sebagai hamba. Allah Taala begitu. Kita baca dalam surah Maryam. Kullun atin. Semua datang menghadap Allah ni sebagai seorang hamba, sebagai seorang hamba. Cuma beza lagu mana hamba? Hak ni hamba yang taat, hak ni hamba yang tidak taat. Hak ni hamba yang tak, hak ni hamba yang derhaka. Hak ni hamba yang taat pun tak sebut, hak ni paling taat. Dia kedudukan itu beza, tapi dia taat dengan Allah, hamba. Dia tak hamba. Dia tak makhluk dengan Khalik. Jauh beza. Dan Allah tidak berhajat pada Nabi Isa, tak berhajat pada Nabi kita. Tak berhajat pada siapa-siapa. Tak berhajat pada Jibril. Ni Allah As-Samad. Allah As-Samad. Tak berhajat pada siapa-siapa. Dia semua makhluk berhajat pada Allah. Itu Allah. Dia baca hadis-hadis berkenaan bagaimana Nabi bercakap tentang kebesaran Allah. Kita boleh tahu bagaimana Nabi bila bercakap tentang kebesaran Allah kan. Bagaimana Nabi bezakan dia di antara dengan Allah SWT. Sekali-sekali Nabi Isa ni tidak rasa sakit untuk jadi hamba Allah. Begitu walal malaikatul, begitu para malaikat muqarrabun, semua malaikat pun hamba Allah juga. Ini masa ni nak ucap ni payah ni. Orang dengan ni khusus. Kita hamba Allah. Nabi Isa tu
hamba Allah seperti kita juga. Oh, tak boleh. Tu jadi usul tu mari. Orang Mekah pula, tak, kita hamba Allah, malaikat pun hamba Allah. Kita semua malaikat. Dia ada usul gitu. Dia jadi tak layak tukar tu. Jadi malaikat ni anak perempuan Allah, kita ni dak semua hamba Allah. Hamba Allah. Wa man yastankif an ibadi, siapa dia rasa sombong, rasa sakak daripada taat pada Allah, beribadat pada Allah, wastakbir dia sombong, fa sayahsyuruhum ilaih, kami akan bangkitkan mereka semua, kami akan kumpul semua mereka tu. Lepas tu lagu mana nak buat, fa ammal ladzina amanu, ada pun yang mana beriman dan beramal soleh, fa yuwaffihim ujurahum, Allah Taala akan sempurnakan balasan mereka, dia Allah Taala akan tambah kekurniaan dia. Wa ammal ladzina istankafu, ada pun yang mana rasa sombong, dia rasa sakak, dia rasa sombong. Istankafu ni tak rasa sakak. Istakbaru ni tak lebih lagi, rasa sombong. Fa yu'adzibuhum adzaban, akan mereka itu semua tu akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Wala yajidu, tidak ada bagi mereka sebagai selain daripada Allah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Ya ayuhan nas, kitab kali kedua, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum burhanun min rabbikum, telah datang pada kamu bukti daripada Tuhan kamu. Quran tak di rasul, ni Quran pula. Wa anzalna ilaikum nuran mubin, kami telah turun kepada kamu cahaya yang sangat jelas, cahaya jelas dah mubinah pula. Fa ammal ladzina amanu billah, siapa dia beriman dengan Allah, wa atasamu bih, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan kitab Allah, fa sayudkhiluhum fi rahmatih, maka akan dimasukkan dia dalam rahmat Allah Subhanahu, dalam syurga dia, wa fadlin, dalam kurniaan dia, wa yahdihim, dia tengok, wa yahdihim ilaihi, Allah Taala akan bimbing mereka ke jalan siratan mustaqim, jalan yang lurus. Ni siapa dia beriman dengan Allah, dia berpegang dengan kitab Allah, tak nak bimbing dia, dan dengan tujuan tunjuk pada Allah, tunduk pada Allah SWT. Akhir surah An-Nisa, mari ayat ni sekali lagi. Yastaftu, mari dah kan mula-mula surah ni. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya. Muka surat ketiga ni. Tentang al-kalalah. Ni mari sekali lagi. Bab kalalah, sebab ni kalalah lagu lain. Kalalah pertama, orang yang mati tidak ada mak pak, dia tidak ada anak, yang dia adanya adik-beradik belah mak. Hak ni adik-beradik belah pak pula. Salah satu terjemahan kalalah dalam ni lah. Dan ni di antara ayat paling susah sekali berkenaan ahkam yang paling akhir tu. Di antara paling akhir ayat ni lah. Sebab tak ada kis. Lepas ayat ni kan, kis begini ni Nabi tak sesah, tak ada Nabi sesah kis ni. Lepas tu jadi para sahabat jadi khilaf dengan sahabat ni, kalalah ni lagu mana. Tak kalalah. Tapi fatwa daripada Abu Bakar, ayat pertama ni dipanggil ayat saif. Kalalah pertama tu ayat syita, musim sejuk. Tak, musim sejuk. Ni musim panas. Mana surah An-Nisa ni sempurna dia ni bukan sehari dua lah. Mana berubah musim. Sebab ayat akhir ni musim panas. Ayat mula-mula tu musim sejuk, musim sejuk. Ayat tu turun pada musim sejuk, ni musim panas. Ini yang diberitahu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan bila Sayyidina Umar tanya Nabi kan, Nabi bagi tahu, kamu tengok ayat musim panas. Ayat akhir surah An-Nisa, surah An-Nisa. Cuma kita ambil satu bahagian terjemah. Al-kalalah akhir ni kita ambil bahawa ini adik-beradik semak sepak. Orang yang mana mati tak ada anak, tak ada pak. Tak ada anak, tak ada pak. Benarnya isu dia, kalalah ni boleh jadi tuk lagu mana? Tuk. Kalau tuk ada. Ni kalalah. Jadi para sahabat khilaf berkenaan ayat ni. Jadi kita ambil satu bahagian yang katakan tidak ada mak, tidak ada ayah, dia ada adik-beradik. Dan ini ada adik-beradik. Tuk lagu mana? Berkenaan ayat ni juga. Tapi jadi panjang pula ahkam. Jadi sebagai asas. Mereka tanya kamu berkenaan dengan fil kalalah. Takdir dia yastaftunaka fil kalalah. Qul Allahu yuftikum fil kalalah. Allah tak sendiri akan jawab berkenaan dengan al-kalalah. Ini merupakan halakah lain. Mana-mana orang mati laisa lahu walad, dia tidak ada anak, tidak ada anak. Sebab hak ni sebut gini kan, tak ada anak. Ayah lagu mana? Tuk lagu mana? Tu yang jadi khilaf. Dan lepas ayat ni kan Nabi mati kan, tak ada kis di kalangan para sahabat yang berlaku kan untuk sesah orang mati tak ada anak. Ada. Lagu mana nak buat? Maka Allah Taala bagi tahu laisa lahu waladun wa lahu ukhtun, dia ada seorang kakak seorang adik perempuan atau seorang kakak perempuan maka Allah Taala bagi falaha nisfu ma tarak.
maka bagi dia separuh daripada harta abang dia tu. Separuh. Wa huwa yarithuha illam yakun laha walad. Tapi kalau kak dia mati, tina mati, tak ada anak, tak ada adik lelaki seorang ataupun abang, tak, maka orang lelaki tu waris belaka. Dia memiliki penuh harta tu, memiliki penuh harta. Jadi daripada sini kita tahu tak ada pak ni, tak ada ayah ni. Dengan wahwa yarithuha tu, maka tahu ayat ni kisah ni tak ada orang, tak ada pak, tak ada pak. Kalau ada pak kan sudah Allah Taala bagi kita dah. Kalau mati ada pak ada bahagia dia. Ada bahagia dia. Wa huwa yarithu illam yakul laha walad. Fa in kanat ithnatain, tapi kalau dua orang, dua adik tina, falahuma athuluthan mimma tarak. Maka mereka berdua, dua dekat atas lah. Dua dekat atas. 2/3 tu dibahagi sama rata. Daripada harta tinggal itu. Abang mati, ada adik tina dua orang. Maka 2/3 harta tu dia jadi 3, bahagi 2/3 tu dibahagi sama rata. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, tapi tak, kalau mereka dia ada adik-beradik lelaki pun ada, adik-beradik perempuan pun ada. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan, maka falidhakari mislu hadhil unsayain. Maka pembahagian dia tu orang lelaki dapat 2 bahagian, orang perempuan dapat 1 bahagian. Jadi ni adik-beradik somok sepak. Tapi kalau mak saja, tak, harta adik-beradik belah mak saja, maka harta tu bahagi sama rata. Kalau lelaki puan kan, ada tak? Bahagi sama rata, tak ada beza. Lelaki puan tak ada beza. Lelaki puan tak ada beza. Tu ayat syitat. Ayat syitat. Ni adik-beradik somok sepak. Adik-beradik somok sepak. Ataupun adik-beradik sepak lah. Dia panggil syakik, adik-beradik sepak. Adik-beradik sepak. Tapi kalau adik-beradik belah mak ya, tak, dia ni adik-beradik belah mak ya, maka dia dapat kalau ramah dia bagi sama rata, yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah Taala jelas kepada kamu ni supaya kamu tidak sesat, supaya kamu panduan ni. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu Maha mengetahui. Tengok ayat ni letak akhir kan, berapa? Supaya kita ingat surah ni kan untuk tegakkan hak-hak. Sebab tu ulama panggil surah ni untuk menegakkan keadilan. Walaupun tengok patut berhenti setakat tu ya, Allah letak juga ayat ni akhir. Sebab berkenaan dengan ahkam surah ni. Dia ahkam ni tujuan dia apa? Untuk tegakkan keadilan. Golongan-golongan ni dia ada hak dia pelit, mesti kita tegakkan, kena berlaku adil. Jadi tujuan, jadi Allah Taala nak bagi tahu wahyu yang Allah Taala turunkan sebenarnya untuk keadilan, untuk kebaikan manusia, Sebab tu kalau sama surah Maidah kan, dia punya kesinambungan dia, tak, sempurnakanlah janji kamu dengan Allah SWT. Kena sempurna semua perintah-perintah Allah SWT, baik dengan Allah, baik sesama kamu. Tapi lepas surah ni kan kita baca surah Zalzalah. Surah Zalzalah. Surah juzuk 30 ni, surah kecil, surah pendek ni. Muka surat 599. Ini surah-surah tarbiyah ni, ini di Mekah. Ini surah ciri Makkiyah, tapi Allah Taala turun di Madinah. Abu Bakar bila di antara asbab nuzul surah ni kan, bukan asbabun nuzul dah. Surah ni bila turun, dak Abu Bakar menangis. Menangis. Dan Nabi jumpa dia menangis apa? Bila dengar Nabi baca surah ni pada sahabat-sahabat, Abu Bakar menangis. Ni orang yang mana sensitif. Ni tengok jiwa orang mukmin. Dan sahabat ni baca Quran, hatta Abu Bakar baca Quran kan, semua dia tuju pada diri dia. Padahal orang dijamin dah ni, masa ni ahli badar dah dia ni. Tapi dia menangis. Kita relax. Surah Zalzalah. Surah ni ada kaitan dengan surah Waqiah. Kalau tengok ada kaitan dengan Waqiah. Surah Waqiah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakan haba'an mus. Kuntum azwasira. Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dari surah Waqiah, idza rujjatil ardu rajja. Maksudnya sama. Bila berlaku kiamat ni, bila bumi ni bergegar dengan gegaran yang begitu kuat. Idza zulzilatil ard zilzalaha. Bila bumi ni bergegar dengan begitu kuat, Tak. Di Turki bawah ni tak lepas minit ke dah 42,000. Tak. Turki dengan Syria. Tak lepas minit. Bahaya kan? Kalau bergegar terus, bagaimana dahsyatnya. Bagaimana dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika itu bumi keluar kan,
Apa yang ada dalam dia. Asqalaha ni semua gapo-gapo yang ada dalam bumi tu keluar gapo ni. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika itu bumi akan keluar apa yang ada dalam dia, dalam perut dia ni. Wa qala al insanu ma la, maka manusia akan berkata, gapo ni jadi lagu ni? Malaha gapo dia ni? Apa ni? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari tersebut tuhadditsu akhbaraha, maka bumi ni akan tunjukkan berita sebenar yang berlaku, yang diberitahu sebelum ni. Kiamat. Tuhadditsu akhbaraha, bagi tahu tentang berita kan, berita kiamat. Mana pada hari tersebut bila manusia kata gawah ni kiamat ni, kau kamu nak minta tu, orang kata bila berlaku, wa yaquluna mata hadzal wa'du, bila nak berlaku kiamat, bila kiamat. Maka yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa berlaku kiamat ni? Bi anna rabbaka awhalaha. Allah Taala wahyu, kan ada perintah Allah. Tengok, yang mana manusia tak ikut wahyu ke tak? Sekarang ni wahyu Allah, perintah. Besar perintah Allah ni. Sebab tu kan nak masuk ayat yang begini tak kita cari biar kita kesal. Apa berlaku kiamat ni? Awhalaha, rabbuka awha, bi anna, dengan sebab Tuhan kamu telah wahyu pada dia, telah bagi wahyu pada. Sekarang kamu tak ikut wahyu. Allah, bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin, ini dimarkir lalu. Itu suara kiamat. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Pada hari tersebut yasdurun nas, manusia ni akan dibeza-bezakan. Akan diletakkan mengikut kepulai dia. Liyurau a'malahum, akan diperlihatkan amalan mereka, Pada hari tersebut bila manusia keluar dia duduk dalam kumpulan masing-masing. Ini ringkas kita baca dalam surah Yasin. Bila salamun qala min rabbihim wamtazul yaum ayyuhal mujrimun. Ini ringkas. Di perjalanan akhirat panjang, nak bolehkah hisab tu panjang. Lepas ni surah Hadid. Proses hari kiamat. Sebab tu para sahabat bimbang dengan amalan-amalan kita, bekalan nak banyak ni. Dah berapa ratus tahun, kita duduk 50 tahun 60 tahun pun kita gini dah. Ni bayar kita duduk di padang mahsyar lama ni. Satu hari sana 1000 tahun sini pula. Sebab tu berhajat pada amal, berhajat pada cahaya. Orang untuk diperlihatkan amalan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Siapa dia melakukan amalan walaupun seberat zarrah. Zarrah dalam Quran ya semut mayat tu zarrah. Siapa dia buat walaupun sebesar zarrah, khairan yarah, kebaikan tu sebesar zarrah, khairan yarah, dia akan lihat. Siapa dia melakukan amal walaupun seberat zarrah, kebaikan yang dia buat tu, yarah, dia akan lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa dia melakukan walaupun sebesar zarrah keburukan, yarah, dia akan lihat. Abu Bakar tu ayat ni ayat akhir ni yang menyebabkan dia menangis. Nabi tanya, buat menangis ya Rasulullah? Surah ni buat aku menangis. Faman, Abu Bakar baca ayat akhir, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Zarrah syarran yarah. Mithqala dzarrah syarran, mithqala dzarratin syarran yarah. Dia akan lihat juga, takut. Nabi nak tendai pada waktu tu hadis yang kita baca tu. Tengok bila kita tahu keadaan dia kan. Nabi kata apa? Laulam tudnibu, kalau kamu jaga diri kamu tak pada Allah sehingga kamu tidak melakukan dosa, Allah SWT akan datangkan satu kaum yang melakukan dosa, kemudian dia minta ampun daripada Allah SWT, Allah Taala ampunkan dia. Untuk tenangkan sahabat. Allah Taala Maha Pengampun. Ketika itu hadis tu baca pada orang lagu tu, orang yang mana kerana takut pada Allah kan, diberi hadiah-hadiah harapan. Dia bukan orang tak semaya, Allah Taala Maha Pengampun, letih tak. Ini beza. Hadis tu diungkap untuk pujuk Abu Bakar. Orang seperti itu. Tak, bila keadaan takut menguasai kan, maka kena dilapis dengan rajaan, dengan hadis-hadis, bukan dengan harapan-harapan. Habis surah Zilzal. Lepas surah Zilzal, surah Al-Hadid. Suratul Hadid.
537 surat 537 Suratul Hadid 537 Suratul Hadid. Suratul Hadid. Hadid ni besi. Allah Ta'ala datangkan surah besi. Apa nama surah ni besi? Sebab dalam ni ada sebut besi. Wa anzalnal hadid. Tidak, tentu tidak. Sebab hadid sebut dalam Quran ada tempat lain kan. Surah Kahfi sebut hadid. Atini zubaral hadid. Surah Saba wa alanna lahul hadid. Surah Bani Israel. Kul kunu hijaratan aw hadidan. Itu tak ada alif lam. Surah lain ada sebut hadid tapi Allah tak namakan hadid. Surah ni sebut hadid, Allah nama hadid. Dia tentu ada kaitan. Dia tentu ada kaitan. Dia bukan semata-mata ada kalimah tu menyebabkan surah tu dinamakan dengan tu. Tentu dah ada maksud dia. Dia atas perkara ni kita kena tadabbur. Tengok gapo dia kaitan setiap ayat dengan tajuk surah. Sebab tu kena perhati. Kalau kita perhati surah ni kan, surah hadid ni dia punya bau dia tu sama dengan surah Makkiyah. Surah Makkiyah tentang Allah. Cuma ada infak dengan jihad. Ada infak dengan jihad di jalan Allah. Yang nampak ciri Madinah, tapi zahir dia kan tak seperti mana surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah. Mekah ni kawan tentang Allah akhirat. Dan ni surah ni. Dan utama tentang Allah. Perkataan Allah paling banyak sekali disebut. Rasa 30 kali. Jadi kita nampak selepas surah Kiamat kan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akhirat. Selepas surah An-Nisa kan, mari surah Zalzalah. Bahawa ahkam Allah ni dia hanya akan jadi makna boleh ditegakkan bila satu orang jelas akhirat. Lepas tu mari akhirat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan, surah akhirat. Surah Kiamat. Kemudian mari tentang Allah. Surah ni surah Al-Hadid tentang Allah Subhanahu, tentang kebesaran dia, tentang sifat jalal Allah Subhanahu Taala. Dia kaitan dengan hadis dia cukup halus. Kita nak ayat payah juga. Dalam surah ni cerita tentang hati manusia yang kerah. Hati manusia yang kerah. Dan hati yang kerah pun boleh dilembutkan dengan apa? Dengan wahyu. Dengan seperti mana bumi yang kerah, tanah yang gersal. Allah nak buat tamsilan. Jadi kita tengok tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillah. Dan ni di antara surah, 7 surah yang dimulakan dengan tasbih. Termasuk subhanalladzi asra bi amdi, surah Bani Israil. Ada 7 surah. Ni pun ajib juga. Surah Hawamin 7 juga, surah dimulakan dengan tasbih 7 juga. Mana adik-adik dia? Kita tengok surah kau tu ya, kita baca surah Al-Mumtahinah, mula ya ayyuhalladzina amanu kan. Ada 3 surah. Surah Maidah, surah Mumtahinah. Jadi surah yang dimulakan dengan awal dia mesti ada adik-beradik dia, ada usrah dia, keluarga dia. Jadi surah tasbih. Dan dalam Quran mari sabbah ni, mari semua dalam surah ni madi, ada yusabbihu, ada fi'il mudhari'. Dan ada amma, sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihis amma, mana fi'il madi ada, fi'il amma ada, fi'il mudhari' ada, masdar pun ada. Subhanalladzi asra bi 'abdi. Masdar pun. Jadi sebab tu siapa? Kasyaf, sahibul kasyaf, nama gambar Baghawi. Sahibul kasyaf. Dia bagi tahu perkataan dia sebenarnya kita boleh tahu dengan kita tengok semua ni fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amma, masdar ni maknanya isyarat daripada Allah SWT ni bahawa Allah ni sentiasa, walaupun kita tak nak kita tasbih pada Allah, kita tak bertasbih pada Allah Allah SWT sentiasa ada makhluk yang sentiasa bertasbih pada dia, sentiasa. Dengan fi'il mari tu, fi'il madi ada dulu orang bertasbih dah, fi'il mudhari' sekarang bertasbih, kemudian masdar tu sentiasa orang bertasbih. Dia perintah daripada Allah supaya tasbih dengan kalimah pertama Quran saja kita boleh nampak gambar dia apa Allah Taala nak daripada kita. Dia cuma kita faham makna tasbih tu apa dia. Makna tasbih bukan maha suci Allah semata-mata, tidak. Sabbah dalam Quran dia pergerakan yang sangat banyak. Sebab tu kita panggil orang berenang yasbahu fil bahri. Yasbah. Kalimah yasbah digunakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan pergerakan yang banyak. Bergerak ni tasbih. Bergerak ni sebenarnya hakikat tasbih. Sebab tu kita bagi tasbih ni sebenarnya kita bersaksi bahawa yang menggerakkan segala sesuatu ni Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia menggerakkan ni kudrat, sifat yang sangat hebat, sifat yang sangat hebat. Tasbih ni menggerakkan, semua pergerakan Allah kontrol belakang. Allah kontrol belakang. Allah kontrol belakang. Dan siapa yang menggerakkan? Allah. Apa saja Allah. Jadi sabbahalillah, cuma kita terima macam orang biasa. Allah Ta'ala sabbahalillah ma fis sama. Sini tengok Allah Ta'ala mulakan sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala ma fis samawati, dan ma fis sama agak ajib. Tengok ma mubham tu, isim mausul ni dengan ma ibham. Nak ayat apa dia? Semua sekali. Bayar apa saja yang ada di langit. Siapa dia ada di langit? Semua malaikat-malaikat. Semua makhluk-makhluk langit pertama, langit kedua, ya Allah. Semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga makhluk yang ada di bumi bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mari faham kenapa kita kena tasbih pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bersama dengan Allah ni sama-sama bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah ni siapa dia? Wahwal azizul hakim, maha perkasa, maha bijaksana, maha perkasa. Buat surah ni dah seolah nak jawab belaka, apa kena tunduk pada Allah, apa kena taslim pada Allah semua. Ni sebagai penawar surah ni. Manakala kita baca dengan turut tegin ni kan dah iskar-iskar daripada orang munafik, daripada Yahudi, apa kena tunduk pada Allah. Dah. Sebab ni sabbahalillah. Semua makhluk sama ada di langit dan di bumi, semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bersaksi bahawa semua ni dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala belaka. Wa huwal azizul hakim, dia Allah ni maha perkasa, maha bijaksana. Lepas tu lahu mulkus sama, milik dia belaka pula. Semua bertasbih. Bahawa semua bertasbih pada dia. Tengok dia punya sambungan dia. Bahawa semua bertasbih pada dia, makhluk di langit dan bumi. Bahawa lahu mulkus sama, milik dia belaka, sama ada di langit dan di bumi. Yuhyi wa yumit, data fa'il mudhari'. Ya, orang ngaji bahasa kan? Fa'il mudhari' sini. Allah Ta'ala kata muhyi wa mumit. Yuhyi wa yumit. Sebab yuhyi wa yumit sentiasa tajaddud, sentiasa ada. Sekarang ada orang lahir, sekarang ada orang mengandung, sekarang ada pokok tumbuh, sekarang semua. Yuhyi, dia yang menghidupkan. Sebab bila-bila dia yang menghidupkan. Sebab tu ayat ni batal belaka. Dia kata boleh cipta nyawa, aku boleh ciptakan ni, karut belaka. Dia yang menghidupkan. Yuhyi wa yumit, keputusan daripada dia. Yuhyi wa yumit, tak nak tukar jadi fa'il mudhari'. Dia yang matikan. Setiap hari orang mati. Dan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Ta'ala atas segala sesuatu maha berkuasa. Lepas tu huwal awwalu, tengok, dialah yang paling awal. Tidak ada dalam hadis yang begitu, laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu sebelum dia. Dia mul awal. Wal awwalu, dialah yang paling mula, tak ada. Sebelum Allah siapa ada? Tak ada ke satu, Allah ya. Ni Allah. Wal akhir, dan akhir Allah. Laisa ba'dahu syai', Nabi bagi tahu kan? Tidak ada selepas Allah, tidak ada. Mula Allah. Kana Allah wa lam yakun ma'hu syai'. Dulu hanya ada Allah. Tidak ada bersama sesuatu apa pun. Tak ada ke satu. Tak ada alam. Tak ada. Ni Allah kita ni. Dia waz-zahir, dialah paling zahir sekali. Allah, ni pun ajib kan. Dialah paling zahir sekali. Hakikat sebenar. Semua paling zahir sekali. Kejadian kita ni, Allah jadi sebenarnya zahir. Mesti ada khalik, mesti ada pencipta. Betul tak nak jadi sendiri ke? Am khuliqu min ghairi syai'. Jadi sendiri ke? Dulu tak ada, apa boleh ada ni? Allah. Dia paling zahir kan? Tengok tumbuhan, tengok alam semua, tengok alam. Patut dia paling zahir kan? Tapi sebab wal-zahir wal-batin, tengok. Wal-zahir wal-batin. Dan dia paling orang tak perasan sekali. Orang tak nak capai, tak nak cerak dia. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, ni batin. Nabi kata laisa dunahu syai'. Tak ada orang boleh selain mana untuk sembunyikan lebih daripada Allah SWT. Tak ada. Dia paling zahir, dia paling batin sekali. Pak ayat ni sifat kesempurnaan Allah SWT. Wa habikul li syai'in alim, dan Allah Ta'ala tentang segala sesuatu maha mengetahui. Ni Allah kita, ni sifat dia. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu lagu ni, tak layak lagi kita kata taslim pada dia. Tak layak lagi tunduk perintah dia. Tak layak lagi kita ikut hukum-hukum dia ni. Ni Allah begini. Sebab tu dia kena mari dengan perasaan ni baru boleh. Tak? Baru boleh ada kekuatan untuk taat.
Lepas tu dia bagi tahu tak semua bertasbih pada dia. Buat apa semua tasbih? Sebab semua milik dia belakang. Dia tengok tengah ni jumlah muqtaridah kita kata. Allah ni lagu mana? Awal, akhir, zahir, batin. Dia kena ada huruf waw ni. Dia tak boleh buat huwal awwalul akhirul zahirul. Tak, dia kena ada waw ni sebab dia sifat bertetangga. Awal dengan akhir tetangga. Bahasa Arab dia kena ada waw. Dia tak serupa dalam ayat lain kan. Allah Taala bagi tahu tentang sifat dia tidak ada waw. Surah panjang tu. Tentang sifat Allah SWT kan. Musawwirul. Apa dia ayat dia? Allahul ladzi. Tidak ada waw. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Tengok tak ada waw. Sebab dia sifat yang sama. Bahasa Arab gitu. Begitu sifat orang mukmin gitu tak? Tak, muka surat 548 tengok. Huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun huwal khaliq huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Tak ada. Dia tak ada uang. Sebab dia sifat yang sama. Sifat jama, sifat jana sama. Ini huwal awal wal akhir. Dia kena ada. Dia kena. Supaya juga kita baca surah Anfal kan ada. Sifat orang muslim. Sifat Allah Ta'ala bagi tahu muslimat, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Thayyibatin, wah ada wah lalu. Thayyibatin, janda wa abkara. Anak dara. Dia tak serupa. Dia tak ada sekali. Dia kena tak wow. Sebab dia tak sama. Ini seni bahasa Arab. Seni bahasa Arab. Sini tak boleh huwal awwalul akhirul zahirul batin. Tak boleh. Dia kena tak wow. Sebab dia sifat bertetangga. Tapi orang itulah. Orang itulah. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin serupa ni. Serupa al awwal wal akhir. Lepas bagi tahu semua ni, semua bertasbih pada Allah SWT. Sebab apa semua tasbih pada? Sebab milik Allah bahagian belakang ni. Huwallazi khalaqas samawati. Tahu mana milik Allah Taala belakang? Huwallazi khalaqas samawati. Dia yang mencipta. Tengok aja. Allah Taala susun ni. Huwallazi khalaqas samawati. Dia yang jadikan langit-langit dan bumi fi sittati ayyam dalam masa ni hari. Summa stawa 'alal arsh. Kemudian dia tengok. Kemudian dia berada di atas arasy dalam keadaan sempurna ilmu dia. Berarti kita terima istawa ni sesat. Yang mana boleh dia beristiwa di atas arasy. Beristiwa gapo tak ada makna dalam bahasa Arab beristiwa ni. Istiwa makna gapo kata dia beristiwa? Tak ada kita tak tu. Perbuatan tu dalam bahasa kita ni. Apatah lagi tak bersemayam, salah. Tak ada. Bersemayam ni makna duduk. Dia kan kita belajar dah kan. Sudut baca kamu siapa dia boleh datang kepada kita dalil kan istiwa ni ada makna duduk, mari. Tak ada. Istawa ni makna dia apa? Untuk menggambarkan sesuatu yang sempurna. Keadaan yang sempurna, sesuatu yang sempurna. Maka dalam Quran bahasa digunakan istawa. Apa kita ayat kisah kan? Istawu. Tu fi'il amar dia. Ada makna duduk. Mana boleh duduk? Kita ayat kita duduk belakang mana boleh? Istawu tu maksud apa dia? Istawu dia tak payah sama kau sufufakum, sah kamu. Sah kena sama. Dia sama ni mana? Sempurna ke? Dia ada makna sempurna. Batu kalimah ni digunakan untuk menyatakan kesempurnaan. Nabi bagi tahu sumarka. Nabi ajar semaya pada sahabat sumarka. Kemudian rukuk hatta yarka sawi apa? Hatta istawa raki'an. Tengok. Hatta istawa raki'an. Sehingga sempurna rukuk tengok. Bukan istawa mana tu? Hatta istawa raki'an. Raki'an. Jadi sini Allah dialah yang jadikan langit-langit dan bumi dalam masa hari. Sebab ni nak bagi tahu tentang kesempurnaan Allah. Sempurna penciptaan Allah. Dia ni pula summastawa. Kemudian Allah SWT berada di atas arasy dalam keadaan ilmu dia yang sempurna, pengetahuan dia yang sempurna. Sini ilmu ya'lamu ma yaliju. Kita tengok apa? Ayat lain pentadbiran yang sempurna, pemilikan yang sempurna. Nak bagi tahu sempurna. Daripada mana kita tahu sempurna tu? Istawa. Allah Ta'ala berada di atas arasy, tapi pentadbiran dia sempurna, kudrat dia sempurna untuk kontrol semua ni, dan pemilikan dia sempurna. Ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia tahu belaka apa yang masuk dalam bumi, apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun daripada langit dan apa yang naik ke langit. Dalam ilmu dia belaka. Tengok ilmu yang sempurna. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu. Semua tak ada khilahan. Baik salah dan khalahan. Wa huwa ma'akum ni apa dia? Ilmu.
Dia bersama kamu dari sudut ma'iyah ke? Ma'iyah ilmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dari sudut mana? Ilmu dia bersama dengan kamu. Allah berada di atas arasy, tapi ilmu dia bersama dengan kamu. Ilmu dia tahu tentang kamu sempurna, walaupun dia, tapi ilmu dia begitu sempurna. Ini Allah. Aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah SWT apa yang kamu buat sangat jelas. Lahu mulkus samawati. Sekali lagi bagi tahu. Ni apa? Asah untuk kita tunduk pada Allah. Milik dia belakang. Milik dia belakang. Lahu mulkus, milik dia belakang apa yang ada di langit dan di bumi. Dawa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah semua itu akan dikembalikan urusan. Sekali lagi, yulijul laila finnar. Dia yang masukkan malam dalam siang. Dia yang masukkan siang dalam malam. Malam siang dalam genggaman dia. Wa huwa alim bidzatis sudur. Turun surah ni kan sahabat bagaimana masuk dalam diri sahabat. Orang mukmin ni dak puas hati dengan Allah untuk ikut hukum Allah, ikut taat perintah Allah. Ini sebagai penawar ni. Dalam surah ada surah An-Nisa tadi tu tadi. Suruh ikut gitu, suruh buat gini, semua bahagian ni bahawa ni Allah kita ni. Ni kehebatan dia ni. Ini kalau nak tunjuk satu orang apa kena ikut dia ni waktu BCJ dia belakang ni. Ni PhD bahagian gua ni, berapa tak ajar dia ni. Hasil kajian dia belakang ni. Tengok tu pakai tu kan. Ni tak ada data dalil. Apa kita kena tunduk, apa kita kena taslim pada Allah. Hatta kalau orang kata bunuh diri kamu, kita kena bunuh diri. Ni orang lagu. Dia belakang. Milik dia belakang. Milik dia belakang. Ajib. Wa huwa alim bidzati. Dia tahu apa yang ada dalam dada kamu. Aminu billah. Tengok. Oleh kerana tengok tu. Aminu bi'ama. Oleh kerana itu berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul dia. Wa anfiqu mimma ja'alakum muslimin wajib. Berimanlah kamu dengan Allah dan Rasul dia. Kemudian infaklah daripada apa? Ja'alakum mustakhlafina fi. Yang mana kami yang jadikan untuk kamu. Terjemah lagu mana? Wa anfiqu mimma, infaklah sebahagian, bukan semua, sebahagian apa yang Allah jadikan untuk kamu tu mustakhlafina fi. Harta bukan harta kamu, kami bagi pada kamu untuk kamu jaga. Ini macam dengan siapa? Macam jabatan-jabatan lah. Kami lantik kamu. Tak menteri keuangan kan tak? Harta kan? Bukan harta dia tu. Kami lantik kamu, maka guna molek. Guna molek. Dia tahu kan bukan harta kita. Jadi tak imam masjid, jadi pengurusi masjid, tak duit. Bukan duit dia. Duit suruh guna bagaimana nak atur sesuai dengan perintah kami. Jadi ni Allah Taala bagi tahu. Apa yang kami bagi pada kamu, harta ni, harta pada kamu tu mustakhlaf. Infaklah sebahagian apa yang kami bagi pada kamu tu. Yang kamu jadi penjaga sekarang, kamu jadi pengganti sekarang ni. Kamu yang jaga. Tengok nak buang perasaan biar orang mukmin ni, harta ni amanah daripada Allah SWT. Jadi nak guna sebagaimana Allah Taala nak untuk selamat di akhirat. Jangan terpaksa, jangan jadi macam budak kecil, macam anak kita kecil dak. 9 tahun 7 tahun ke dak, kita wid dia. Lepas minta pergi Kaabah, dak pinjam rupiah, tak boleh pasal dia. Dak. Budak tak waras kan. Tapi kena kecek juga. Dak, tunjuk aiskrim pun habis. Tak ada apa-apa. Secara tu ya. Akak gitu ya. Cidik ke apa? Orang tak ada tunjuk dunia ni habis gitu, duit gitu. Tak boleh buat apa juga. Tak boleh nak meniati juga. Tapi tengok Allah Taala guna bahasa wa ja'alakum muslimin. Saya tak terjemah, tak tahu. Tak. Benda ada dalam zihn tapi tak nak keluar kan. Kelemahan bahasa. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Infaklah sebahagian apa ya, bahasa digunakan gini untuk bagi tahu pada para sahabat biar faham hakikat sebenar. Dan dunia pak ujian, harta yang dibagi kan bukan daripada kamu, kami yang bagi kan. Asbab-asbab ni sebagai asbab semata-mata yang dibuat. Tapi kamu sekarang kami bagi untuk uji kamu. Maka guna molek. Dia guna molek ke apa? Dak infak seperti mana Allah Taala nak. Falladzina amanu minkum, dia orang yang mana beriman di kalangan kamu, wa anfaqu, dia infak harta dia, bagi mereka ganjaran yang sangat besar. Dahlah kami bagi, macam ayah bagi dak. Nak pergi mai Jumaat ke dak masuk dalam poket. Lepas tu ayat bag, lepas ni masuk dalam tabung dah. Oh anak angguk. Dak anak juh ya dak. Pun masuk dalam tabung, tahu tegak tu bagus. Wi pulak. Puluh ya upah. Setara tu sebenarnya. Dia cahaya kaya, ayah suruh kan? Cahaya kaya. Ayah baik gini tak? Ni kita Allah SWT bagi tak takut. Sebab tu dia kena jelas pada Allah dulu, jelas keadaan Allah SWT dulu. Wa ma lakum la tu'minu billahi war rasul
Kenapa kamu ni tidak la tu'minu, tengok Allah Ta'ala guna bahasa. Kenapa kamu ni tak beriman dengan Allah, tak percaya Allah Ta'ala ayat lagu ni? Bila kamu bagi harta kamu pada jalan Allah, Allah Ta'ala bagi ganjaran yang sangat besar. Surah ni jadi antara asbabun nuzul diturunkan untuk pujuk Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini gapo dah? Abu Bakar telah infak harta dia kan, semua bagi sekali belakang kan. Abu Bakar telah bagi semua harta dia. Semua telah infak harta dia. Jadi oleh kerana telah infak semua kan, maka zahir pada Abu Bakar tu susah, nampak susah. Jibril mari tanya, tak ada Abu Bakar. Maka Nabi bagi tahu Abu Bakar telah. Maka Allah turun surah ni. Wa ma lakum la tu'minuna billah. Kenapa kamu ni tak percaya pada Allah SWT dan Rasul? Yad'ukum, ajak kamu, perintah pada kamu litu'minu bi rabbikum, supaya kamu beriman dengan Tuhan kamu. Qad akhadha mitsaqakum in kuntum wa qad akhadha, Allah Taala telah buat perjanjian dah dengan kamu. Sekiranya kamu benar-benar beriman dengan dia, bahawa kamu nak beriman dengan dia. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayat, dialah yang turunkan kepada hamba, pada Nabi SAW ayatin bayin, ayat yang sangat jelas, Quran. Liyukhrijakum, ini ayatin bayyinah, ni Quran, bukan mukjizat, untuk mengeluarkan kamu daripada zulumat ila nur, daripada cahaya. Wa innallaha bikum la raufur rahim. Tengok Allah bagi itu hukum-hukum mari, perintah-perintah mari dalam Quran ni sebenarnya untuk kebaikan kita, untuk keluar daripada zulumat kepada cahaya. Dan wa innallaha bikum la raufur rahim, dan Allah Taala tetap kamu ni maha kasihan belah dan maha pengasih. Tengok rauf. Wa ma lakum alla tunfiqu, kenapa kamu tidak mahu infak di jalan Allah, sedangkan walillahi mirasu, milik Allah belaka sama ada di langit dan bumi. Milik Allah sebenarnya. Kalau kamu fikir tak baik, tengok orang guna miras ni, kalau mikir kan, kamu kata memilih sekarang, pada mu mati anak kamu pula, lepas anak kamu mati, lepas semua mati, Allah juga, Allah pewaris sebenar, kembali pada Allah Ta'ala juga. Baik lalu sekarang ni dalam genggaman kamu, Allah Ta'ala bagi pada kamu, guna lalu infak. Masalah kekati la yastawi minkum, sebab tidak akan sama di antara kamu man anfaqa min qabl, siapa dia infak sebelum fath, wa qatal, dia juga orang perang sebelum fath, sebelum Fatu Mekah. Ulaika a'zamu darajatan minal ladina, itulah orang yang mana akan dapat ganjaran yang sangat besar di kalangan orang yang mana infak, daripada orang yang infak selepas dia perang selepas tu. Wa kullan wa'adallahu, walau bagaimanapun semua tu ada janji Allah yang baik. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah SWT apa yang kamu buat, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah Ta'ala tahu apa sahaja yang kamu buat. Man dzal ladzi yuqridullah, tengok tarikh lagi, siapa nak bagi pinjam pada Allah, pinjaman yang baik, harta dia dengan ikhlas kerana Allah, lalu Allah Ta'ala akan balas bagi dia dengan ganjaran yang sangat mulia. Yauma taral mu'minin, bawa ke akhirat, hari yang mana hari ni kita infak ni sebenarnya untuk keselamatan kita di hari akhirat nanti. Yauma taral mu'minin, ya Allah Taala bagi jaminan kan, siapa dia infak kan, dia tak perlu takut lagi balik akhirat. Hari lagu ni, hari lagu mana? Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum. Hari yang mana orang mukmin akan lihat, hari lagu mana kamu akan lihat orang mukmin, lelaki dan perempuan, yas'a nuruhum, berjalan dengan ada cahaya mereka sendiri. Ya, nak cahaya akhirat. Betul, di pada mahsyar tak ada lampu, mana ada elektrik, tak ada elektrik, tak ada. Bergantung pada amal. Tak ada amal gelap gelita. Bayar duduk pada mahsyar telanjang bogel, tak ada makanan, tak ada cahaya pula. Gagal jalan. Bayar. Orang mukmin, hari yang mana kamu lihat orang mukmin lelaki dan perempuan ni, berjalan dengan sungguh-sungguh, nurum, ikut cahaya mereka. Bain air, cahaya mereka ada di hadapan mereka. Wa bi aymanihim, dengan sebab kerana apa? Sebab tangan kanan mereka dekat masa atas dunia dulu infak. Busyrakumul yaum, sini baru sebut bi aymanihim. Tak. Isyarat apa? Isyarat masa infak dengan tangan kanan mereka. Busyrakumul yaum, hari ini berita gembira untuk kamu. Gapo dia? Syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal selama-lamanya. Itulah kejayaan yang sangat besar. Yauma yaqulul munafiqun, hari tersebut orang munafikun, lelaki dan perempuan akan berkata kepada orang yang beriman, unzuruna, tunggu kami ni, naktabis minun, nak tupai cahaya kamu. Allah Ta'ala buat gitu. Allah Ta'ala akan muamalat dengan orang munafikin di atas dunia dulu, masa dia oleh kerana dia duduk bersama orang Islam, zahir pada orang Islam tak? Maka di akhirat dibangkit bersama orang mukmin dulu. Cuma orang mukmin ada cahaya, dia tak ada cahaya.
Jadi bila perjalanan bermula, tengok ada perjalanan nak pergi jauh. Perjalanan nak pergi jauh. Kita kata bila orang mula bergerak dah, maka munafik bagi tahu unzuruna, tunggu. Cahaya dia tak ada. Sebelum masa dia bangkit, dia ingat dia orang mukmin. Tengok sana buat keadaan yang mana sama. Naktabis min nurikum, kami nak tupai cahaya kamu. Maka dia kata pada irji'u wara'akum, pergi tak boleh, balik semula belakang. Faltamisu nuran, balik semula atas dunia tu, pergi cari cahaya semula. Cari atas dunia dulu. Cari. Nabi bagi tahu dah kan, dah sedekah ni nur gapo dia, sembahyang nur. Kalau kita minta dalam sembahyang kan, sebelum sembahyang bagi sembahyang kan, Allahumma inni as'aluka nuran an yamini shimali amami khalfi fawqi tahti nur. Minta supaya akhir Allah Taala bagi nur. Nabi suruh ungkap begini sebab orang munafik tak kecek lagu ni. Supaya domain kita hidup, hati kita hidup. Tak ingat arah ya Allah, aku minta cahaya belah kanan, belah kiri, depan, belakang, atas, bawah ya Allah. Jadikanlah cahaya pada diri aku, pada pendengar aku, pada penglihatan aku ya Allah. Nur ni kamu minta hidayah. Jadi akhirat jadi cahaya. Maka dikata pada orang munafik, pergi cari cahaya ni, tempat dia dulu, di masa atas dunia dulu. Ni cahaya sekarang ni, masa atas dunia dulu. Dengan amalan-amalan semua cahaya. Tak puasa, zakat, semua amalan-amalan sembahyang, semua ni cahaya pula. Pergi cari. Faltamisu nuran, lalu faduriba bainahum, maka dibuat kepada dinding, benteng di antara orang mukmin dan orang munafikin. Yang mana lahu babun batinuhu fihi rah wa dhahiruhu min qibalil adab. Yang mana pada batin dia, pada belah dalam dia tu ada rahmat, pada zahir dia, depan dia tu zahir dia azab. Maka akan ditunjuk gitu. Sebab orang munafikin dia tengok perintah Allah ni sebagai azab. Nak tahu perintah Allah tak sesuai, tengok Allah Taala bagi tahu. Ni syirik. Akhirat ke benteng dia ke zahir dia dapat azab, di sebaliknya tu ada rahmah. Tapi dia stuck kat situ. Allah Taala benteng dia pun seperti mana sekarang dia pandai perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah ni sebagai azab. Tak boleh, tak sesuai. Jejah dunia dia, jejah ekonomi dia, jejah. Sebab tu bahaya sudut pandai ekonomi ni bahaya. Dan sudut pandai orang mukmin akhirat. Ekonomi dia hanya akan ambil, dunia hanya akan ambil, akhirat dia tak terjejah. Ini fikrah para sahabat. Dan kedudukan ataupun harta ni mereka hanya akan ambil bila akhirat mereka tidak terjejah. Ini mereka punya kayu ukur ni. Tengok bila Abu Bakar nak wafat kan, tak? Abu Bakar nak mati kan, Abu Bakar lantik Sayyidina Umar kan. Abu Bakar panggil Sayyidina Umar, tak lantik Sayyidina Umar jadi khalifah selepas dia. Tengok Sayyidina Umar bagi Abu Bakar. Sayyidina Umar kata apa? Wahai Abu Bakar, baki 2-3 tahun lagi, aku tua dah, jangan rosakkan akhirat aku. Tengok percakapan Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, tak pilih. Sayyidina Umar cari siapa dia? Siapa? Abu Ubaidah bin Amin hadil ummah tu. Siapa dia? Abu Ubaidah bin Jarrah. Sebab Nabi bagi tahu Amin ni orang paling aman saya dalam umat ni. Sayyidina Umar bagi cadang pelepah diri dia, Abu Bakar pilih Abu Ubaidah. Pilih Abu Ubaidah. Jangan rosakkan akhirat aku. Tengok perkataan dia, jangan rosakkan akhirat aku. Sebab dia fikir benda ni, khilafah ni akan rosakkan akhirat. Tapi Abu Bakar kata tak ada, aku tak nampak orang lain, aku nampakmu. Ni keadaan dia, keadaan para sahabat. Buat bimbang tak bahawa benda ni akan rosakkan. Mana kita boleh faham dia punya kehidupan dia, akhirat dia. Kerana akhirat. Sebab ni sudut pandang kita. Dia tengok Allah Nabi bagi tahu, hatta siapa yang boleh ikut Nabi, akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Orang ni lah boleh ikut Nabi, boleh ikut Rasul. Dia tengok orang munafik ni. Tak nak perjalanan nak bermula, nak menuju ke hisab ni. Perjalanan nak hisab. Maka mula duduk dengan orang Islam. Sebab masa atas dunia dia duduk sekali. Tapi sebenarnya tak sama. Dia ikut Islam ni kerana keadaan, kerana suasana. Bagi dia tahu mana, tengok mari benda perintah Allah mari. Lagu mana kedudukan perintah Allah? Besar-besar mana kita? Perintah Allah dalam hati kita. Maka bila pisah tu, maka dia minta orang mukmin supaya tunggu, nak tupai cahaya. Tapi tak boleh dah, cahaya masa atas dunia. Maka tengok dia punya dinding dia sama kan dengan sifat orang munafikin. Pandai perintah Allah Ta'ala ni musibah. Pandai perintah Allah SWT ni musibah. Sedangkan di sebalik musibah tu rahmat kan sebenarnya Allah Ta'ala nak kita faham. Di sebalik tu rahmat.
bisuran babun batinhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihi al-'adzab. Naklah bagi tahu sebenarnya rahmah. Ni orang munafikin saqaq ni. Yunadunahum alam nakum ma'akum, lalu dia seru. Tak, seru orang Islam. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu bersama kamu? Kita duduk sekali kan dulu kan? Qalu bala, bahkan memang duduk sekali, walakinnakum fatantun anfusakum. Kamu telah buat fitnah pada diri kamu sendiri. Lagu mana? Bila mari perintah Allah Taala, tolak perintah. Bila mari keadaan kan, tolak perintah Allah. Wa tarabbastum, dia perkata tarabbas, kita baca dah surah An-Nisa kan? Sifat orang munafikin ni, tak tarabbas, dia perhati. Kalau Islam untung, ambil. Kalau rugi, dia tolak. Atau tarabbas, istilah. Sebab tu kita tengok ayat sebelum ni. Surah An-Nisa. Sifat munafik. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fatun min Allah qalu alam nakum ma'akum. Orang yang mana yatarabbasuna bikum ni wa tarabbastum, kata yang sama. Kata yang sama. Alladzina, orang yang mana tengok keadaan. Amal agama ni tengok keadaan. Tengok keadaan. Tengok keadaan. Fa in kana lakum fatuhum, sekiranya agama nak bagi keuntungan, maka mereka kata pada orang Islam, alam nakum ma'akum. Kami ini set kita ni, pok kita ni. Wa in kana lil kafirin nasibu, tapi kalau bahagia orang kafir pula ada bahagia, tak ada bahagia, maka dia condong pada orang kafir pula. Ini sifat lagu ni, sifat munafik. Wartabtum, dia punca dia kerana kamu ragu dengan perintah Allah Taala. Ragu perintah Allah tak jelas tentang Allah, sebab tu suka tadabbur Quran tu. Baca surah Makkiyah, Allah lagu mana? Bagaimana sifat Allah? Allah lagu ni yang sempurna sifat dia, hidup mati dan lagi ke mana, semua keadaan dia kontrol belaka, dia yang jadikan manusia. Dunia ni tempat ujian, kehidupan sebenar akhirat. Maka faham bila mari perintah Allah Taala lagu mana patut kita buat sesuai dengan kebesaran dia. Kerana kamu ragu dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Wa gharratkumul amani, dia kamu terpedaya dengan amani, dengan khayalan kamu, dengan cita-cita kamu. Buat dunia ni, dak kamu duk cita-cita dengan gini-gini dunia. Hatta jaa amrullah, sehingga datang perintah Allah, datang malaikat maut. Wa gharrakum billahil gharur, dia kamu terpedaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa gharrakum billahil gharur, kamu terpedaya dengan Allah kerana ditipu oleh syaitan. Al-gharur, syaitan tipu, kerana dunia tipu kamu. Dan Allah Taala tak akan buat gini, tak buat. Dia kias lagu tu. Jangan kita kena jelas seperti mana dalam kitab Allah. Tengok di perang Badar kan, orang mukmin tu pergi paksa, kena paksa mati masuk neraka. Allah Taala masuk neraka. Padahal zaman tu hari ni, kalau kita kata zaman tu kan, dah susah nak Islam pun susah dah zaman tu. Mereka kena paksa kan. Orang Mekah ni pergi di Badar belah orang kafir ni, mereka dipaksa. Masuk pas saudara Nabi Abbas radhiyallahu anhu. Tapi kena panas sesak mati kan. Allah Ta'ala masuk dalam neraka kan. Kena. Sebab apa? Sebab langgar perintah Allah Ta'ala suruh hijrah. Hijrah wajib dah. Hijrah wajib dah. Hijrah wajib. Sebab bila mari perintah Allah Ta'ala, perintah Allah ni besar. Allah ni besar. Sebab semua dalam kontrol Allah SWT belakang. Allah. Fal yaum, hari ni la yu'khadhu minkum fidyah. Hari ni tidak akan diterima daripada kamu apa bayar. Tak fidyah. Ini nganyi perkataan sini fidyah. Hari ini tidak akan diterima apa bayar. Sebab nak bayar belakang ini. Wala minal ladzina kafaru, dia juga tidak akan diterima daripada orang kafir. Ma'wakumun nar, tempat tinggal kamu neraka. Ni boleh jadi munafik amalan sebab tak ada kekal. Tengok, ma'wakumun, tempat kamu neraka. Ya maulakum, itulah teman kamu, tuan kamu. Wabik salman, seburuk-buruk tempat. Tempat ini bahaya. Alam ya'ni alladhina, kemudian dituju pada kamu. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum. Tak sampai masa lagi kah untuk orang beriman ni? An takhsha'a qulubuhum, supaya khusyuk hati mereka ni bila zikir pada Allah, bila ingat pada Allah Subhanahu Taala. Tak apa masa lagi kan ni? Bila ayat surah bertalu-talu dah turun dah, kamu dah muzakarah baca dah. Bila sebut nama Allah tak mari getar lagi, tak mari takut lagi kah? Tak mari khusyuk lagi kah? Khusyuk ni kan antakhsha'a qulub, mana hati ni bila dengar nama Allah kan takut. Tak sampai masa lagi kah? Wa ma nazala minana, dan apa yang telah turun, Quran yang telah turun ayat ni, tak sampai masa lagi kah? Wa la yakunu kal, janganlah orang mukmin jadi seperti mana orang yang mana diberi kitab sebelum mereka. Oleh kerana fatala alaihimul amad, oleh kerana masa telah berlalu, waktu lama gini, maka hati mereka telah jadi kerang. Tidak diislah dengan amal-amal kan. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka ni orang fasik.
Yang imankan ni orang fasik. I'lamu, ketahuilah bahawa fasik lagu mana, bukan ada hati lagu mana, bukan lu kerah kan. Allah Taala begitu. I'lamu, ketahuilah annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Tengok mari ayat ni. Allah Taala lah yang menghidupkan bumi yang telah gersang. Qad bayyana lakumul ayat, kami telah jelas pada kamu ayat-ayat supaya kamu faham. Apa? Kalau kamu rasa hati kamu gersang, tak hidup ini, tak ada kesal ke apa, maka rawatlah dengan air wahyu. Allah boleh menghidupkan bumi yang gersang tu dengan air hujan. Dan Allah yang samalah menghidupkan hati-hati yang gersang ni dengan air wahyu, dengan Quran. Dia dengan amalan-amalan yang daripada Quran. Dia sebut innal musaddiqina wal musaddiq, sebut sedekah, sebut infak. Banyak amalan-amalan yang boleh hidupkan hati. Sesungguhnya orang yang mana, lelaki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, wa aqradullah qaradan hasan, dia bagi pinjam pada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dibalas pada mereka ganjaran yang sangat besar dan mulia. Walladzina amanu billahi wa rasulihi, orang yang mana beriman dengan Allah dan Rasul-Nya, ulaika humus siddiqun, itulah orang yang siddiqun. Ini orang yang jujur dengan Allah. Ni siddiqun, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, ikut Allah, ikut Rasul. Ini siddiqun. Ana bagi tahu. Wasyuhada inda rabbihim, dia juga jadi saksi-saksi di hari akhirat nanti di sisi Allah. Lahum ajruhum wa nuruhum, bagi mereka ganjaran dan juga ada cahaya mereka balik akhirat nanti. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, orang yang mana kufur dan mendustai hukum-hukum kami, perintah-perintah kami, ulaika ashabul jahim, itulah orang yang mana masuk neraka sekalian yang keras. Ya'lamu, ketahuilah hakikat dunia, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, sesungguhnya kehidupan dunia ni la'ibun wa lahu. Kita sambung cakap ya. Surah Al-Hadid, Muhammad Ar-Ra'd. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.